Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami daripada kumpulan 5 akan membangkangkan topik 1. Tajuknya ialah pembentukan peradaban kontemporari masyarakat kepelbagaian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Samir, dan pembentang yang kedua adalah Naufal, pembentang yang ketiga ialah Hazim. Okay, kita beralih kepada topik yang pertama mengenai maksud etika dan peradaban. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang terdapat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang, individu atau sesuatu kumpulan. Peradaban pula ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Bagi topik yang seterusnya ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kerana wujudnya sistem kepercayaan dan agama. Yang seterusnya, kewujudan penempatan masyarakat, contohnya kota, bandar, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Yang terakhir adalah kewujudan sistem, organisasi dan institusi sosial, contohnya dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang teratur. Seterusnya, kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Aspek yang seterusnya adalah kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya sendiri. Seterusnya adalah kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan. Yang terakhir, bagi ciri-ciri pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian adalah kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam masyarakat dalam menghayati falsafah kesenian dan kesusataraan. Okey, aspek yang seterusnya adalah persekitaran geofizikal. Lazimnya, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran geografi tertentu. Ianya bermula pada penghujung zaman batu dan permulaan zaman gangsa. Masyarakat dari Indochina dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu. Kelompok ini dikenali sebagai Melayu Pesisir, Melayu Jati dan Melayu Deutero yang mempunyai corak kehidupan yang lebih sistematik dan mendiami kawasan pesisiran pantai. Persekitaran Tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Suasana ini tidak secara langsung telah mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki mereka yang amat mudah pada ketika itu dan hasil dari tanah yang subur dan kaya menjadi sumber makanan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Naufal Hakim yang akan menjadi pembentang yang kedua. Peranan geografi. Kedudukan geografi Kepulauan Melayu yang strategik yang terletak di tengah-tengah perjalanan perdagangan timur dan barat telah menjadi tumpuan perdagangan asing. Kedudukannya yang terlindung dari angin monsun barat daya disebabkan oleh Pulau Sumatera menghalang tiupan angin. Bentuk muka bumi Melaka yang menjadi penunjuk arah kepada kapal yang melalui Selat Melaka. Muara Sungai Melaka yang dalam membolehkan kapal-kapal berlabuh dengan mudah. Definisi masyarakat ada mempunyai 3, iaitu yang pertama, kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantungan dan saling memerlukan antara satu sama lain.
Manakala yang terakhir, masyarakat adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur serta berkongsi sumber yang ada dalam kawasan tersebut. Menurut Harry L. Shapiro pada tahun 1960, manusia yang hidup dalam suatu kelompok dan bekerjasama antara satu sama yang lain terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak, wujud dari satu generasi ke satu generasi yang lain di samping mewariskan unsur-unsur tradisi. Menurut Lucy Mayer pada tahun 1965, suatu kekerasan yang melindungi manusia yang berhubungan bersama secara kolektif melalui hak dan obligasi yang saling mengiktiraf. Dan yang terakhir, menurut Koin-Jarang-Nirot pada tahun 1970, suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Ciri-ciri masyarakat. Ciri-ciri masyarakat mempunyai 4, iaitu yang pertama, berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya. Manakala yang kedua, individu keluarga dan kumpulan-kumpulan yang kecil merupakan anggota dalam masyarakat. Yang ketiga, saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Daripada hubungan ini akan terbina pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong royong, meraihkan keperayaan bersama-sama melalui rumah terbuka. Dan yang terakhir, kekerapan pergaulan dan hubungan ini akan terbina satu kesepaduan di dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial. Sekian daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Bagi yang seterusnya ialah pembentukan masyarakat Malaysia. Setelah kemasukan migran daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat plural yang berbilang kaum seperti sekarang. Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, pemikiran, amalan, etnik dan kehidupan seharian. Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969. Pada era kolonial, kemasukan migran daripada luar melahirkan kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba Nyonya. Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah keturunan Melayu, Arab, Melayu Cina dan yang lain-lain. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Oleh itu, Malaysia merupakan sebuah negara kepelbagaian dengan kelompok Melayu sebagai majoriti, Cina, India dan etnik di Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian masyarakat Malaysia menjadikan Malaysia sebagai tarikan masyarakat luar. Seterusnya, pembentukan masyarakat majmuk. Faktor kedatangan pedagang dan penjajah disebabkan 3G, iaitu God atau dikenali sebagai ketuhanan, seterusnya gold atau dikenali sebagai kekayaan, dan seterusnya glory atau dikenali sebagai kemenangan. Terdapat dua konsep masyarakat Asia Tenggara. Salah satunya ialah masyarakat pluraliti, istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai bangsa di alam Melayu sebelum kedatangan penjajah. Ia berlaku tanpa sebarang pemaksaan. Seterusnya, masyarakat pluralistik terbentuk selepas zaman kedatangan penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi, dan ianya berlaku secara keterpaksaan. Akhir sekali, kesimpulan. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pun boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Sekian pembentangan dari kumpulan kami, iaitu kumpulan 4,
Sekian, terima kasih.